Baik, untuk memahami berkaitan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan larangan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel ZIM untuk berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia, kita bersama Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid. Apa khabar Cikgu dan selamat tengah hari? Apa khabar? Alhamdulillah, selamat tengah hari. Baik, mungkin Cikgu Azmi boleh kongsikan reaksi awal berkaitan pengumuman yang baru diumumkan Perdana Menteri ini. Ya, kami sangat mengalukan keputusan pengumuman itu tadi. Sangat wajar dan tepat dalam keadaan apa yang berlaku di Gaza sekarang. Jadi, secara umumnya kita menyatakan sokongan penuh dan juga mengucap tahniah kepada kerajaan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menunjukkan ketegasan Malaysia terhadap isu yang sedang berlaku di Gaza yang berkait dengan keganasan Israel itu. Baik, pada pendapat Cikgu, adakah syarikat perkapalan ZIM saja atau ada beberapa syarikat lain yang menyatakan sokongan terhadap Israel juga perlu untuk dikenakan sekatan? Ya, saya fikir sudah sampai masanya kita benar-benar menunjukkan sikap kita terhadap apa saja yang berkaitan dengan Israel. Nah, mungkin ada syarikat-syarikat perkapalan lain yang juga harus kita kesan supaya kita dapat menunjukkan bahawa keputusan kita itu adalah blanket. Artinya kalau ada syarikat perkapalan Israel yang lain juga ada jadualnya ke Malaysia dalam jadual, maka keputusan itu harus kekal dan harus dikuatkuasakan kepada semua syarikat perkapalan yang lain yang dimiliki oleh Israel. Dan termasuk juga kalau ada hal-hal yang lain, ya, pasal kami telah membuat untuk benar-benar kita menunjukkan pemboikotan kita terhadap semua perkara yang ada kaitan dengan Israel. Artinya syarikat yang pro-Israel, yang nampak simpati terhadap Israel itu harus diambil tindakan juga supaya kita dapat tegaskan bahawa kita tidak ada kompromi sama sekali terhadap apa yang dilakukan di Israel. Baik. Perdana Menteri turut menyatakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Bagaimana untuk kita memahami perkara ini? Adakah ia akan menjejaskan hubungan perdagangan kita antara negara-negara ekspor serantau? Ya, mungkin soal ekonomi itulah yang menjadi faktor yang dipertimbangkan. Tetapi saya kira skala syarikat perkapalan ke Malaysia ini yang saya tidak tahu sejauh mana, ya. Tapi rasanya tidak sebesar yang akan sampai menjejaskan ekonomi kita. Artinya kita punya Straits of Malacca atau yang dipanggil Selat Melaka ini adalah tersebut di dunia, dan saya kira bukan hanya perkapalan daripada Israel saja. Perkapalan itu saya kira masih kecil. Kita ada alternatif besar daripada macam-macam negara yang melalui Selat Melaka dan artinya transit di Pelabuhan Kelang. Jadi saya yakin bahawa kesan kepada ekonomi Malaysia itu tidak akan berlaku dan juga tidak terjejas, dan oleh kerana itu kita kena proaktif. Saya pun sebagai kerajaan Malaysia proaktif melihat bagaimana kita nak tingkatkan lagi penggunaan Pelabuhan Kelang kita ni daripada pelbagai negara lain. Baik, bagi pendapat Cikgu sendiri sebagai individu dan juga Presiden MAPIM, apa agaknya tindakan susulan lain yang boleh dilakukan oleh Malaysia bagi menyatakan tindakan protes dan bantahan terhadap Israel? Ya, yang pertama saya kira posisi Malaysia sebagai negara yang dihormati, dan nampaknya suara Malaysia itu sangat diperkirakan. Jadi saya rasa peranan yang pertama ialah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara yang mempunyai dasar luar yang tegas terhadap Israel. Dan sampai hari ini kita tidak pernah mengiktiraf. Jadi itu yang pertama. Artinya pertingkatkan lagi peranan Malaysia ni untuk terlibat dalam dipanggil diplomatik strategi antarabangsa untuk menekan Israel. Yang kedua ialah saya kira Malaysia juga harus mampu untuk kita menggabungkan negara yang kuat, yang nampaknya mempunyai impak besar kepada Israel. Jadi kita ada negara seperti negara Timur Tengah antaranya yang harus kita adakan semacam koalisi supaya kita dapat menekan Israel dengan lebih berkesan. Turki
Turki, Pakistan, juga negara sebelah sini Indonesia, Saudi di sana kan, walaupun masih lagi ada perbezaan pendapat. Tapi saya membuat selective coalition dengan negara yang kuat itu harus menjadi strategi Malaysia untuk kita berkempen menunjukkan satu suara yang kuat menekan Israel. Yang ketiga ialah saya kira yang boleh dibuat lagi ialah kerajaan harus sentiasa bersama dengan NGO di Malaysia, NGO tempatan. Yang antara negara yang NGO-nya sangat aktif mengenai isu Palestin ialah Malaysia. Dan saya kira gabungan antara Malaysia dan kerajaan dengan NGO ini harus ditingkatkan, di mana antaranya NGO sudah mulai menyuarakan bahawa kita harus ada pemboikotan terhadap perkara yang pro-Israel. Itu harus disambut dan harus distrategikan bersama supaya impaknya akan lebih kuat kepada kezaliman yang dilakukan Israel. Yang terakhir saya fikir sumbangan Malaysia secara langsung kepada mangsa di Gaza itu masuk di tebing barat dan juga di Jerusalem itu harus dipertingkatkan, dan Malaysia mempunyai pengaruh untuk bercakap dengan negara jiran dengan Palestin sekarang ini dan sekarang di nama Israel, iaitu dengan Jordan, dengan Syria, dengan Mesir. Saya pengaruh daripada Datuk Seri Anwar itu agak kuat. Jadi kalau Datuk Seri Anwar boleh membuat satu hubungan yang baik antara negara jiran itu, dan kita bersedia untuk membantu, saya kira peranan kita akan jauh lebih jelas untuk, terutama kalau pasca perang ini, pembinaan semula Gaza ini luar biasa besarnya, dan saya kira Malaysia boleh menjadi aktor penting dalam pembinaan semula Gaza.